pernah dengar kan? Sebab awak telah belajar kemahiran proses sains ini pada masa-masa awak belajar 3. Okey, masa belajar 3 awak sudah belajar kemahiran proses sains, tapi tak banyak. Okey, tak banyak, awak cuma belajar kemahiran pemerhati dan juga kemahiran apa? Tak ingat lagi. Kemahiran memerhati dan juga kemahiran kemahiran memerhati dan juga kemahiran membuat perel. Itu memerhati itu yang awak dah belajar. Okey. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk dia ialah pemboleh ubah. Kemahiran proses sains yang kita akan belajar ialah berkaitan dengan pemboleh ubah, iaitu ada 3: pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, definisi yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi atau juga dikenali dengan diubah. Okey, yang kita ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah ukuran yang ditetapkan oleh kita. Kita yang tetapkan. Okey, kita yang tetapkan. Hanya berlaku sebelum dan semasa uji kaji. Sebelum itu kita perlu tetapkan apa yang kita nak ubah. Okey, yang seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas atau juga dikenali sebagai diperhatikan. Apa yang kita perhatikan semasa kita menjalankan eksperimen itu merupakan hasil atau keputusan yang diperoleh setelah perkara yang diubah itu dilakukan. Kita hanya memerhati dan membuat ukuran hasilnya sahaja. Okay, kita tak boleh nak macam ini. Yang ini kita yang ubah. Ini kita cuma perhati dan buat ukuran. Itu yang dinamakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah perkara yang perlu dikekalkan di dalam setiap penyiasatan tersebut dan boleh mempengaruhi hasil penyiasatan jika ianya diubah. Pemboleh ubah dimalarkan ialah ukuran yang tidak terlibat dalam uji kaji tetapi mesti sama supaya uji kita sahih. Yang dimalarkan ini kita tak lihat, kita tak ukur dan juga kita tak ubah, tetapi dia ada dalam setiap uji kaji. Jadi ada dalam setiap uji kaji, cuma ia dimalarkan, tidak bergerak dia punya pemboleh ubah. Okey, boleh faham? Boleh. Terus kita tengok macam mana nak cari pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dalam bentuk jadual. Okey, mengenal pasti pemboleh ubah daripada jadual keputusan eksperimen itu pemboleh ubah manipulasi. Okey, dalam jadual ini mana tu? Jadual yang pertama ni mana tu pemboleh ubah manipulasi? Suhu. Yang ni? Jumlah tomato. Kalau ini? Kalau ini mana? Pemboleh ubah manipulasi. Suhu. Yang ini? Suhu. Yang ini? Jumlah tahun. Tahun. Okey, kita tengok. Itu suhu. Pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau jadual ada ini atas bawah, atas adalah suhu. Kalau ini kiri dan kanan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah suhu di sebelah kiri. Yang ini pemboleh ubah manipulasi dia adalah tahu. Itu pemboleh ubah dimanipulasikan. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu pemerhatian dia. Jadual ini mana? Jumlah tomato. Jumlah tomato. Yang ini? Jumlah tomato. Sebelah sini. Okey, sebelah kanan. Dan yang bawah? Jumlah haiwan. Jumlah haiwan X dan juga jumlah haiwan Y. Kalau dalam jawapan dia awak cuma letak jumlah
jumlah haiwan. Tak perlu letak X dan Y. Letak jumlah haiwan. Okey, seterusnya kita tengok. Contoh cara menjawab soalan pemboleh ubah. Macam mana nak jawab? Okey, tengok eksperimen ini. Okey, awak kena perhatikan dia punya gambar raja. Semasa menjawab soalan B, awak kena perhatikan dia punya gambar raja. Okey, itu yang awak kena buat terlebih dulu. Awak tengok ada pemaris, beg plastik, ada guli dan juga kaki pentot. Yang ini adalah spring. Itu adalah spring. Tengok spring dia. Okey, arahan kepada pelajar. Sediakan rada seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Gantung guli pada spring. Okey, digantung guli pada spring. Okey. Ukur panjang spring setiap kali guli ditambah. Okey, itu gunanya pemaris untuk mengukur panjang spring. Guli tambah, dia ukur panjang spring. Okey, guli tambah, ukur panjang spring. Okey, rekod perhatian anda dalam jadual yang disediakan. Tengok jadual dia. Okey, kenal pasti pembeli ubah yang terlibat dalam eksperimen yang tadi itu. Okey, jumlah guli dan juga panjang spring. Okey, jumlah guli dia 3, berapa panjang spring? 6, berapa panjang? 9, berapa panjang? Okey, awak buat eksperimen. Kemudian dalam eksperimen itu, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Jumlah guli. Jumlah guli. Jumlah guli. Okey. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Panjang spring. Panjang spring. Okey, pemboleh ubah yang dimalalkan. Saiz guli. Saiz guli lagi. Jenis guli. Okey, jenis spring. Tengok jawapan dia. Saiz guli. Okey, jenis guli pun boleh masuk. Okey, saiz spring. Okey, apakah tujuan penyiasatan ini? Untuk menyiasatkan jumlah guli dengan panjang spring. Jumlah guli dengan panjang spring. Okey, jumlah guli dengan panjang Spring. panjang itu cara kita menjawab soalan tujuan penyiasatan. Tengok latihan yang seterusnya. Okey, ini yang berkaitan dengan magnet. Tengok magnet dia. Okey, ada 3 jenis magnet dan juga kelip kertas. Sediakan roda seperti yang ditunjukkan. Dekatkan kelip kertas pada setiap magnet. Kira jumlah kelip kertas yang lekat pada setiap magnet. Okey, kita nak tengok berapa jumlah kelip kertas yang lekat pada setiap magnet. Okey, ini dia punya jadual pemakaian. Okey, macam mana nak jawab pemboleh ubah manipulasi? Okey, pemboleh ubah manipulasi dia apa? Saiz magnet. Saiz magnet. Saiz magnet. Okey. Nampak? Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Jumlah klip kertas. Jumlah klip kertas. Pemboleh ubah dimalalkan. Jenis klip. Jenis klip. Saiz klip. Saiz magnet. Saiz magnet. Jenis magnet. Jenis. Okey, jenis magnet. Kita baca. Saiz klip kertas, jenis klip kertas itu yang kita malalkannya juga jenis magnet. Okey, jenis magnet mesti dikekalkan kecuali dia punya saiz. Okey, saiz berubah tadi kan? Saiz magnet dia berubah tapi jenis dia mesti sama. Nah, ya, Pak. Apakah tujuan penyiasatan ini? Untuk menyiasatkan saiz magnet dengan jumlah klip kertas. Okey, jawapan dia. Okey, saiz magnet dengan jumlah klip kertas. Jumlah klip kertas. Okey, latihan yang seterusnya yang ketiga. Sediakan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Tambah jumlah bateri 1/1. Rekod pemerhatian anda dengan jadual yang disediakan. Okey, ini dah ada 2. Okey, ada middle, dia ada switch. Okey, perhatikan.
Okey, jumlah bateri 1, 2 dan 3. Tengok kecerahan mentol. Itu jadual pemerhatian. Okey. Daripada jadual pemerhatian ini, awak boleh jawab, awak boleh ubah dimanipulasikan, iaitu Jumlah bateri. jumlah. Bateri. Awak boleh ubah bergerak balas, Kecerahan mentol. kecerahan mentol. Awak boleh ubah dinamakan Jenis mentol. jenis mentol, Jenis bateri. jenis Bateri. jenis bateri, jenis mentol. Okey, tujuan penyiasatannya Untuk menyiasat pergantian antara jumlah bateri dengan kecerahan mentol. Okey, jumlah bateri dengan kecerahan. Mentol. Okey, jumlah bateri dengan kecerahan. Mentol. Kecerahan. Itu sekarang kita nak menjawab tujuan penyiasatan. Satu. Sekarang boleh faham? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, kalau faham, cikgu nak tengok awak buat satu eksperimen di mana nanti awak akan kenal pasti peng boleh ubah manipulasi, peng boleh ubah bergerak balas dan juga peng boleh ubah yang dimalahkan berdasarkan pada eksperimen yang telah awak jalankan. Okey. Pijit supaya dia menyerap air. Jangan berebut. Pastikan tidak ada air yang pijit betul-betul sampai habis. Okey, span yang kedua. Awak kena tahu ini span yang mana? Span yang besar. Okey, span besar. Yang kecil yang sudah Go lebih sih go. ha? Pera. Ada tulang tak lebih? Okey, dah. Okey, kalau sudah awak tengok perhatikan dia punya yang kecil dah. Sudah. Okey. Awak isi padu air yang diserap. Tengok berapa ml. Untuk saiz span yang kecil berapa ml? Sederhana berapa ml? Sedap tu? Dah lah nak negara kompro itu nak go. Selesai. Go. Kali saja. Kali saja awak isi. Untuk span yang besar tu kali saja. Go ya lebih ni macam mana sih? Lebih tak? Kira yang satu ni berapa? Kira yang kedua, kira yang ketiga. Yang besar berapa ml? Kan dia penuh. Okey, tengok. Perhatikan dia punya jumlah isi padu air. Okey. Angkatlah. Berapa ml? Cuba tengok berapa ml. Letak di bawah, letak di bawah. Mana boleh orang itu? 20 ml. Ha? 20 ke? 20 itu lebih si berayu. Letak di bawah atas meja. Ingat tak ya? Masih. Oh, mak mesti. Doa Abi. Yang besar, yang span besar macam tu. Terima kasih. Jarak kelas hati juga.
Sudah? Oke dah. Satu kali saja, Wak. Mereka banyak kali. Nah, satu kali saja. Oh ini kan, itu kan juga bersepuluh. Masuk ramnya dia dulu. Oh ini ada loh. Oke, ini yang berpusir, sederhana. Dan lauk tidak. Oke, jangan dia dengan air lembut. Oke, ini yang sederhana. Oke. Oke, coba perhatikan yang punya. 25 kan ya? 35. Ini 25. Yang punya. Bergerak balas isi padu air yang diserap, dimalakan jenis size ikan. Apakah kedua penyusup nama ini untuk bisa punya di antara size pan dengan isi padu air yang diserap? Oke, oke. Kumpulan yang seterusnya, Filuna, Pedro, entah. Size pan kecil, isi padu air yang diserap. 25. 25 Size pan sederhana, sepatu air yang diserap 60 ml. Size pan besar, sepatu air yang diserap 80 ml. Katakan berguna untuk manipulasi size pan 12, sepatu air yang diserap, dimarakan dari pan. Sekarang size pan. Size pika. Pan. Maka bisa hubungan di antara size pan ini sepatu air yang diserap. Oke, itu tujuan penjelasan awak. Oke, seterusnya. Kumpulan yang di belakang. Nah, ini ya. Mr. Pudong mau size pan. Size pan sederhana, sepatu air yang diserap 98 ml. Size pan besar, sepatu air yang diserap 45 ml. Nyatakan perbedaan dengan
Saiz pan kecil isi padu air yang diserap 90 ml. Saiz pan sederhana isi padu air yang diserap 80 ml. Saiz pan besar isi padu air yang diserap ialah 100 ml. Tahap pembuatan dimanipulasikan saiz pan. Bergerak baras isi padu air yang diserap ml. Mengharapkan jenis pan saiz mika. Apakah tujuan pemeriksaan ini untuk memeriksa perbedaan antara saiz pan dan isi padu air yang diserap ml? Okey, betul. Okey, jadi cikgu tengok awak sudah boleh menjawab soalan pemboleh ubah di mana awak boleh mengenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalahkan berdasarkan kepada jadual pemerhatian dan juga aktiviti eksperimen yang telah awak jalankan tadi, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah Saiz pan. bergerak balas, Isi padu air yang diserap yang dimalahkan, jenis pan saiz mika. okey, jenis pan dan juga saiz mika. Okey, seterusnya apakah tujuan penyiasatan ini? Untuk menyiasat antara saiz pan dengan isi padu air yang diserap ml. Okey, bagus. Jadi, apabila keluar soalan ini semasa ujian, cikgu harap awak boleh menjawab dengan betul. Okey. Jadi, cikgu tengok awak semua sudah boleh menjawab. Okey, kita akan sambung lagi aktiviti pembelajaran kita pada sesi yang akan datang. Jadi, cikgu nak awak kemaskan. Okey, kita boleh beredar ke Kelas. Take a selfie.